Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam segmen bersama Dr. Anda dalam gerakan dalam FB Live Gerakan Wanita Sejahtera. Anjuran Musmedi, ini Muslimat Medical Team, Dewan Muslimat PAS Malaysia dan juga Gerakan Wanita Sejahtera. Pertama-tamanya saya mohon audiens untuk like dan share, follow FB Gerakan Wanita Sejahtera kerana kita boleh berkongsi pelbagai info menarik di sana ya, insyaAllah. Okey, topik kita pada hari ini adalah benarkah suplemen penyembuh 1001 penyakit? Sebagai pendahuluan, saya bawakan sedikit intro ya. Islam sangat mementingkan kebaikan dan kesihatan. Dari aspek kesihatan, orang Islam disuruh supaya menjaga tubuh badan agar sentiasa berada dalam keadaan sihat. Di samping itu, Islam menyuruh umatnya berikhtiar mengubat apabila dijangkiti suatu penyakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yakni terjemahannya daripada surah Al-Isra ayat ke-82, dan kami turunkan daripada Al-Quran secara beransur-ansur ayat-ayat suci yang menjadi ubat ataupun penawar dan rahmat bagi orang yang beriman kepadanya. Dan juga satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Usamah bin Syariq. Seorang Arab Badui bertanya pada Rasulullah, adakah kami perlu berubat? Maka Rasulullah menjawab, ya. Wahai hamba Allah, hendaklah kamu berubat. Maka sesungguhnya Allah tidak menjadikan sesuatu penyakit melainkan ada penawarnya. Okey, baik. Sebagaimana yang kita sebut tadi tajuk kita, benarkah suplemen penyembuh 1001 penyakit? Bersesuaian dengan tajuk ini, kita jemput seorang yang pakar dalam bidangnya, iaitu Puan Syafiah binti Bakarudin. Assalamualaikum Puan Syafiah, apa khabar? Salam doktor, alhamdulillah. Doktor tu sihat? Alhamdulillah bikhair. Bersiaran dari rumah ya? Bersiaran dari rumah kita. Baik. InsyaAllah saya bagi sedikit intro ya, bagi data tentang tetamu kita pada hari ini, iaitu Puan Syafiah binti Bakarudin, seorang pegawai farmasi yang kini dalam melanjutkan pelajaran ke bidang sarjana pegawai farmasi yang terlatih. Beliau terlatih dalam klinik diabetes, medication treatment adherence, dan juga salah seorang master trainer kebangsaan yang terlibat dalam aktiviti perlindungan dan pendidikan pengguna ubat berdaftar. Beliau juga salah seorang AJK kerja bahan pendidikan penggunaan ubat secara berkualiti. Ini yang terlibatlah dalam aktiviti kempen kenali ubat anda. Jangan tak tahu ya, beliau juga adalah penulis buku cerita tentang kenali ubat anda. Okey, alhamdulillah. Okey, Puan Syafiah, bolehkah kita mulakan sekarang insya-Allah? Boleh kata. Okey, saya mulakan dengan soalan pertama lah ya. Okey, kita nak tahulah apakah sebenarnya suplemen. Sebab kadang-kadang kita ni macam selalu dengar kan, orang kalau kita nak bagi ubat dekat klinik tu macam cakap, ubat ke doktor? Kalau suplemen tu macam boleh tahan lagi lah nak dia ambil. Kalau ubat ni macam adalah takut sikit. Takut. Okey. Boleh Puan Syafiah berikan definisi tentang suplemen tu? Okey, so untuk permulaannya mungkin hari ni slot kita adalah slot bersama doktor lah. Tapi saya bukan doktor lah, saya bukan farmasi. Tapi mungkin saya cuba berkongsi tentang maklumat-maklumat informasi yang saya ada tentang bagaimana ubat dan sebagainya, sebab suplemen biasanya kita kita nak definisikan kat sini macam mana, okey? So hari ni kalau suplemen ni mengikut terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka, ia adalah sesuatu yang ditambah kemudian, tambahan ataupun pelengkap. Secara mudahnya yang kita maksud kat sini dalam konteks kita perbincangan pada hari ini, dia adalah produk makanan tambahan.
Okey. Jadi produk-produk ni mungkin mengandungi vitamin, garam galian, asid amino, herba ataupun campuran bahan-bahan ini sebagai tambahan kepada makanan harian yang kita ambil seharian lah. Jadi bila kita definisikan begini, produk suplemen ni mungkin jatuh di bawah klasifikasi makanan ataupun boleh jadi sebagai ubat. Okey. Oh, maka kalau dia tu diklasifikasi sebagai ubat, adakah dia bukan suplemen lagi? Puan Syafiqah. Okey, kalau kita pergi dulu kepada klasifikasi doktor ya. Kalau kita klasifikasi sebagai ubat, kita nak tahu dia punya ciri-ciri macam mana. Kalau kita nak klasifikasi sebagai makanan, ciri-ciri dia macam mana. Okey, kalau sebagai makanan, suplemen ni haruslah mempunyai presentasi dan fungsi sebagai makanan. Maksudnya dia nampak macam makanan dan dia berfungsi sebagai makanan. Dan jika sebagai ubat, ia mempunyai presentasi dan fungsi sebagai ubat. Antara kriteria dia adalah kalau diklasifikasi sebagai ubat ni apabila kandungan dia mempunyai kandungan bahan aktif tanpa makanan, maksudnya dia ada bahan aktif sahaja, ataupun dia diformulasikan dalam bentuk farmaceutical macam kapsul, tablet, serbuk, cecair dan mempunyai dos-dos tertentu, ataupun dia mempunyai tuntutan perubatan. Nanti kita akan bincangkan tuntutan perubatan ni apa, okey? Sebagai mudah ni kita bagi contoh lah, macam contoh produk collagen. Kita ada banyak produk collagen kat pasaran sekarang kan. Collagen orang nak putih lah, nak cantik lah, so dia ambil suplemen collagen dalam macam-macam bentuk. Kita ada, katakanlah dia datang dalam serbuk campuran minuman. Okey, campuran kita panggil minuman kolagen berperisa oren katakan. Jadi dia akan jatuh dalam jenis makanan. Tapi kalau dia datang dalam bentuk kapsul dan mempunyai dos harian tertentu, macam dia akan jadi jatuh di bawah jenis ubat. Maksudnya kita kena ambil satu kapsul 2 kali sehari. So dia dalam bentuk kapsul iaitu dos pharmaceutical. Dan dia ada dos harian tertentu, so dia akan jatuh di bawah klasifikasi ubat lah. Jadi kenapa pentingnya kita nak klasifikasikan ni? Kita bukan saja-sajalah, kenapa kita nak bagi tahu pengguna bahawa suplemen ni pun ada klasifikasi. Sebab dia akan tentukan siapa yang bertanggungjawab untuk mengawal sedia produk suplemen tersebut dalam menjaga kepentingan pengguna. Yang penting kat sini kita nak jaga kepentingan pengguna lah. Okay, bagi produk makanan, bagi produk makanan dia akan berada di bawah bahagian kualiti dan keselamatan makanan KKM. Manakala bagi produk ubat pula dia akan dikawal selia oleh pihak berkuasa kawalan dadah, Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Okey, untuk pengetahuan semua juga, kita sebenarnya ada senarai kandungan negative list for food. Maksudnya dia adalah senarai yang mana semua produk yang mengandungi bahan yang ada dalam senarai ini akan walaupun ia kelihatan seperti makanan, dia akan dikira di bawah klasifikasi ubat. Sebagai contohnya macam produk gamat lah. Walaupun kita kata jus gamat, disebabkan dia mengandungi kandungan gamat ni jatuh dalam senarai negative list for food ni, jadi dia akan jadi di bawah produk ubat. Okey? Jadi betul doktor. Jadi kalau kata disebabkan oleh kita susah nak tentukan setengah produk, dia ada grey area nak menentukan sama ada dia adalah bawah makanan atau bawah ubat. Jadi setiap produk yang kita dalam kita panggil food drug interface ni mempunyai perlu dapatkan sijil pengkelasan produk daripada agensi regulatory farmaceutical kebangsaan untuk pastikan sama ada dia jatuh di bawah produk makanan ke ataupun bawah produk ubat. Okey. Jadi jadi kalau kata so kita dah tahu klasifikasi ni kena ada ubat atau makanan, dan kita kena tahu juga kalau dia satu suplemen tu dia jatuh di bawah kumpulan makanan, sebagai contoh macam jus kurma, katakanlah jus kurma, tapi dia membuat tuntutan perubatan. Jadi kita perlu tahu tindakan yang dilakukan ni adalah melanggar undang-undang kerana
kalau dia ada tuntutan perubatan, dia sepatutnya berdaftar di bawah pihak berkuasa kawalan dadah. Dan jika dia tidak berdaftar tapi membuat tuntutan perubatan, itu adalah sangat tak beretika dan boleh membahayakan kepada pengguna lah. Sebab pengguna boleh terpedaya dengan tuntutan palsu yang tidak diiktiraf. Baik. Maknanya sekarang setakat ini kita dapat faham suplemen ni terdiri sama ada dia ni makanan ataupun dia ni ubat. Tetapi kalau sekiranya dalam kategori ubat, dia ni ada claim ada tuntutan perubatan, dia mesti bawah kategori ubat lah ya. Maksudnya ya betul, dia kena berdaftar. Berdaftar ya betul. Boleh Puan Syarah terang lebih lanjut tentang tuntutan perubatan tu? Apa yang dimaksudkan? Okey, apa tu? Okey, mula saya jawab dulu soalan doktor yang tadi tu. Maksudnya kalau dia jatuh bawah produk ubat, adakah dia bukan suplemen? Okey. Dan saya akan kupas sekali lah pasal tuntutan perubatan. Okey, mesti orang kata kalau kata jatuh bawah ubat, jadi dia bukan suplemen ke kan? Adakah dia jadi ubat? Okey, betul. Jadi kita nak kena tahu jugalah di bawah pendaftaran produk, klasifikasi ubat ni ada beberapa kumpulan. Dia bukannya bawah ubat tu memang ubat saja. Walaupun secara legislatif ni dia didaftarkan bawah produk klasifikasi ubat. Di bawah kumpulan ni ada beberapa kumpulan, iaitu kita ada ubat terkawal dengan preskripsi. Sebagai contoh, ubat-ubat yang memerlukan prescription doktor. Maksudnya doktor order baru kita boleh bagi kepada pesakit. Sebagai contoh, ubat darah tinggi, antibiotik, ubat manis, diabetes. So ini adalah ubat terkawal dengan preskripsi lah. So maksudnya doktor kena endorse dulu baru kita boleh bagi kepada pesakit. Okey, yang kedua adalah ubat terkawal tanpa preskripsi. Maksudnya dia di bawah kumpulan ubat terkawal tapi pesakit boleh beli sendiri dekat farmasi. Sebagai contoh macam Panadol, paracetamol kan. Lepas tu mudahnya paracetamol lah, maksudnya dia boleh beli dekat kaunter. Lepas tu ubat bersesema, ubat batuk. Ini contoh-contoh ubat yang dia adalah ubat terkawal. Maksudnya dia tidak boleh dijual di kedai-kedai runcit biasa, dia hanya boleh dijual dekat farmasi. Kalau macam Panadol tu taklah. Okey. Tapi ini saya bagi contoh macam Panadol, ubat batuk yang boleh dijual lah, tapi dia masih ubat terkawal tapi tanpa preskripsi. Okey. Dan ketiga adalah ubat tradisional. Ubat tradisional macam ubat batuk cak ibu dan anak, tu kita panggil ubat tradisional lah kan. Dan juga keempat ni adalah kumpulan suplemen kesihatan seperti vitamin atau mineral. So suplemen ni walaupun dia adalah di bawah kumpulan ubat, dia masih adalah suplemen. So cuma secara undang-undangnya ataupun secara legislatifnya ia perlu berdaftar sebagai ubat dengan pihak berkuasa kawalan dadah Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dipastikan selamat dan berkualiti lah. Okey. So kita maksudnya dia masih suplemen. Okey, secara umumnya kenapa produk-produk ni diklasifikasi sebagai ubat? Sebab dia memenuhi kriteria yang kita sebutkan tadi. 3 kriteria tu maksudnya sama ada kandungan bahan aktif tanpa makanan, formulasi dalam bentuk farmaseutical dan mempunyai tuntutan perubatan. So kat sini kita sebut pula pasal tuntutan perubatan. Okey. So, apa itu tuntutan perubatan? So, tuntutan perubatan ni adalah tuntutan bahawa sesuatu produk tu mampu mencegah, merawat atau menyembuhkan penyakit lah. Okay? So, maksudnya kalau ada apa-apa klaim yang mempunyai 3 kriteria ni, mencegah, merawat atau menyembuhkan apa-apa jenis penyakit, so dia akan jatuh di bawah, mungkin akan jatuh di bawah kategori ubat. Okey, seperti macam untuk mencegah anemia, macam kita ada suplemen untuk mencegah anemia kan, merawat diabetes, so ubat terkawal kita dan menyembuhkan luka, macam ubat untuk menyembuhkan luka. Okey, namun begitu kita perlu ingat juga terdapat walaupun produk ubat
boleh mempunyai tuntutan perubatan, ada 20 penyakit yang kita tak boleh iklankan. Okay. So ni special sikit lah. Ya, betul. Bolehkah Puan Syah terangkan lebih lanjut tu? Sebab banyak je kita dengar produk yang untuk claim kan, macam-macam claim lah. Macam-macam claim lah kan. Macam-macam claim. Kejut juga tu. Macam yang kita baru forward dalam grup hari tu yang kita nampak jus herba tak boleh menyembuhkan penyakit buah pinggang dan sebagainya kan. Itu sangat merisaukan. Sebab kalau pengguna tahu ada 20 penyakit yang tidak boleh diiklankan, so dia akan tahu bahawasanya iklan yang dibuat. So kat sini mungkin saya kongsikan apakah 20 penyakit yang tidak boleh diiklankan. Okey. 20 penyakit tu adalah penyakit ataupun kerosakan buah pinggang. Ni biasa kita dengar kan. Minum jus ni buat buah pinggang boleh elok balik lah. Okey, penyakit jantung, penyakit batuk kering, kencing manis, darah tinggi. Kencing manis, darah tinggi ni sangat biasa. Minum jus ni, kencing manis gula akan turun, kencing manis dan darah tinggi anda akan sembuh dalam tempoh 3 minggu. Benda-benda macam ni. So, sedangkan 2 penyakit ni termasuk dalam 20 penyakit yang tidak boleh diiklankan. Okey, lepas tu kita ada penyakit urat saraf, penyakit venereus, lemah fungsi seks dan frigidity. Ini mungkin penyakit antara penyakit kelamin lah. Kemandulan, kusta, penyakit mata. Sedangkan penyakit mata pun tak boleh iklankan. Kalau mata kering tu lain. Tapi ini penyakit mata. Contoh macam cataract, itu penyakit mata. Dia sepatutnya tidak boleh diiklankan sewenang-wenangnya. Pekak, kanser, hernia, asma. Asma ni pun kita selalu dengar. Minum jus ni, pakai spray ni, nanti asma boleh pulih. Itulah kita kena tahu, maksudnya asma ni jatuh dalam kalangan 20 penyakit yang tidak boleh diiklankan lah. Sakit mental, sawan, lumpur dan ketagihan dadah. Okey. So 20 penyakit ni dia adalah termasuk antara 20 penyakit yang tidak boleh diiklankan kepada umum. Okey. So masyarakat mungkin akan tanyalah, kenapa tak boleh iklankan pula? Habis tu kalau tak boleh iklan, macam mana orang nak tahu ubat tu wujud? Macam mana orang nak tahu ubat tu berkesan kan? Okey. Basically yang kita tak boleh iklan ni adalah iklan kepada masyarakat umum. Sebab tu kita tak nampak iklan-iklan macam produk ubat-ubat darah tinggi dekat dalam TV, tak ada kan? Ubat kencing untuk jantung semua tak dalam TV. Kalau tidak ikutkan syarikat-syarikat ni, dia mestilah lagi syarikat multinational, dia lebih banyak akses kepada media. Tapi kenapa dia tidak iklankan? Sebab tak boleh iklankan kepada umum. Ia hanya boleh diiklankan kepada profesional kesihatan saja untuk tujuan rawatan. Dan memang ada etika-etika tertentu. Dia memang kena berdaftar dengan akta kawalan iklan, kawalan iklan ubat lah. Dia ada dia punya garis panduan tertentu lah untuk iklan tu. Okey, kita tak boleh iklankan sebab penyakit-penyakit yang 20 yang kita sebutkan tadi perlu dirawat oleh profesional kesihatan lah. Dan dia mengikut keadaan individu umum, dan pengiklanan boleh menyebabkan gangguan rawatan optimum, di mana pesakit mungkin akan lebih cenderung untuk memilih produk yang lebih terkenal berbanding pilihan yang tepat oleh profesional kesihatan untuk rawatan. Katakanlah profesional kesihatan nak bagi rawatan A, tapi disebabkan pesakit lebih mengenali ubat B, dia nak ubat B juga. So mungkin mengganggu rawatan dia punya rawatan lah dekat situ. Jadi jika kita lihat mana-mana produk suplemen, dia berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, tetapi membuat iklan tentang 20 jenis penyakit ini, bermaksud ia melanggar etika dan salah di sisi undang-undang. Okey? So masyarakat kena tahu 20 nampak je 20 penyakit ni dia iklankan, okey, produk ni ada masalah. Kita mudah dekat situ. Jadi sebagai pengguna kita lebih bijak
Dan sebagai seller dekat luar sana pun kita ada ramai penjual, kadang-kadang dia tak tahu tak boleh. So lepas dia menonton video ni, kita harap ni dia lebih tahu okey sebenarnya penyakit ni tidak boleh diiklankan dan menyalahi undang-undang dan sebagainya. Jadi dia tidak akan menyalah gunakan lah. Maksudnya iklan-iklan untuk produk dia. Ya. Kadang-kadang seller pun tak tahu, pengguna pun tak tahu. Betul. Kan. Jadi dia pun rasa ramai je orang minum. Ramai je betul, orang ramai je orang buat. Ramai je orang buat iklan kan. Jadi dia ingatkan boleh lah. Jadi di mana harus disalurkan sekiranya kita jumpalah produk-produk ini diiklankan ataupun pengguna nak report kepada siapa? Okay. Basically kalau kita nampak produk yang kita khawatiri berdaftar atau tak berdaftar ni, kita boleh laporkan kepada MPRA lah, bahagian bahagian regulatory pharmaceutical kebangsaan lah. Okay. So kita boleh buka laman web MPRA tu. So ataupun aduan Subhanallah, saya tak ingat dia punya ni. Nanti bila saya ingat saya akan balik lah. Akan kongsikan insya-Allah. InsyaAllah. Seterusnya Puan Syafiah, sebenarnya kan siapa yang perlukan suplemen ni? Okay, basically sebab saya bukan doktor, cuma saya akan kalau doktor dia akan terus diagnosis lah, dia akan diagnose, tengok keadaan pesakit. Doktor tu mungkin lebih familiar lah kan, gitu. Tengok keadaan pesakit, kalau dia sakit apa, sesuai suplemen apa. Tapi kalau saya dekat sini, saya mungkin kongsikan secara umum lah, secara umum siapa yang perlukan suplemen. Okay, so yang pertama sekali, sepatutnya individu yang sihat, tiada sebarang masalah kesihatan ni tak perlu ambil makanan tambahan kesihatan lah ataupun suplemen. Tapi disebabkan ianya adalah optional, maksudnya optional, boleh ambil boleh tak ambil. Jadi ramai masyarakat kita yang sihat masih mengambil suplemen. Okey. Jadi apa-apa pun kita sarankan mereka yang untuk mendapatkan nasihat doktor ataupun dietitian lah, walaupun dia sihat, bagi mengenal pasti keperluan dan kesesuaian suplemen untuk diambil lah. Sebab dia sihat basically. Mungkin kalau bincang dengan dietitian ataupun doktor, mungkin lebih tepatlah pilihan tersebut. Dan keperluan suplemen ni juga bergantung kepada pesakit, sama ada dia memerlukan suplemen sebagai makanan tambahan bagi tujuan pencegahan ataupun bagi tujuan rawatan. Okey, secara umumnya individu yang tak mahu, enggan atau gagal mengambil makanan seimbang memerlukan suplemen sebagai tambahan nutrien mereka lah. Sebagai contoh, multivitamin dan garam galian tambahan boleh diberikan kepada kanak-kanak yang kurang selera makan, ataupun kanak-kanak memang sangat picky eater, dia memang tak makan banyak, dia memang makan roti saja. Ini memang kes sebenar lah kan. Saya ada sepupu yang memang daripada kecil dia nak makan roti saja ataupun nestem saja sampai umur berapa-berapa, tapi mungkin dia ada developmental punya isu jugalah. Jadi mungkin dia golongan macam ni mungkin memerlukan makanan tambahan lah, sebab dia tak makan benda lain, dan jadi dia punya nutrien tu sangat terhad lah. Contoh lain seperti ibu mengandung yang memerlukan lebih tambahan zat besi dan asid folik juga. Jadi antara kumpulan lain yang memerlukan suplemen juga seperti warga emas yang kekurangan nutrien, sebab ada setengah warga emas dia mungkin dah tak boleh kunyah makanan solid. Kan, maksudnya daging dia dah tak boleh makan, so mungkin gigi dah tak ada, sayur pun serat-serat tu dia tetap boleh kunyah kan. So mungkin kat situ kita perlukan berikan dia nutrien tambahan lah. Ibu yang menyusukan, dan juga mereka yang mengamalkan pemakanan vegetarian. So kita tahu orang yang ambil vegetarian ni dia makan sayur saja. Jadi mungkin sumber protein tu mungkin tak mencukupi. Jadi mungkin dia perlu mengambil suplemen lah. Mungkin ada zat-zat tertentu daripada sumber protein tu dia tak cukup, so dia mungkin boleh ambil daripada suplemen. Okey, namun bagi kes seperti penyakit anemia di kalangan kanak-kanak dan ibu mengandung,
pemberian suplemen adalah lebih kepada fungsi rawatan kepada kekurangan darah tersebut. Okey, macam tadi tu lebih kepada fungsi pencegahan lah ataupun sebagai tambahan sahaja. Tapi kalau bagi kes-kes yang memang definitif, memang kita nampak dia memang ada yang sakit anemia katakan. So jadi dia punya suplemen yang kita bagi tu adalah bagi tujuan rawatan lah. Jadi antara suplemen lain yang digunakan sebagai rawatan juga saya kongsikan kat sini. Sebagai contohnya vitamin D bagi rawatan osteoporosis macam alfacalcidol. Kita memang biasa bagi kepada kat hospital kita memang ada. Walaupun nama dia suplemen, tapi kita memang ada dekat hospital dan dia memang digunakan sebagai tambahan untuk rawatan osteoporosis. Vitamin C bagi penyakit scurvy dan kekurangan vitamin C, dan juga glucosamine dan chondroitin bagi rawatan osteoarthritis dan sebagainya lah. Ini yang saya sebutkan ni yang memang ada dekat dalam FUKKM ataupun formulir ubat Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai rawatan lah, ataupun ada dekat dalam guideline garis panduan klinikal lah yang Malaysia punya. So contoh yang kat sini saya bagi contoh tempatan lah. Kalau dekat luar sana ni memang ada lagi banyak suplemen lah, so kita bagi contoh sikit kat sini. Okay, jadi bagi penggunaan suplemen bagi pesakit yang mengambil ubat kronik pula, kita selalu juga dengar bila pesakit ni ada penyakit kronik dia pun nak try juga suplemen-suplemen kan. Macam mana kalau diorang ni nak ambil suplemen juga. Okay, so kalau mereka yang ada mengambil ubat kronik, contoh dia dah memang makan ubat darah tinggi ke, kecil manis ke, kita sarankan untuk mendapatkan nasihat doktor yang merawat. Doktor yang merawat saya tekan kat sini, doktor yang merawat ataupun pegawai farmasi yang dia memang ambil ubat secara rutin terlebih dahulu lah. Kenapa saya kata doktor yang merawat? Sebab doktor yang merawat ni yang contoh yang dia memang pergi follow up setiap bulan ataupun setiap 3 bulan tu, yang akan kita panggil monitor atau mengawal selia dia punya perkembangan penyakit, dia punya perkembangan fungsi buah pinggang dan sebagainya. Jadi doktor ni yang seeloknya rujuk kepada doktor tersebut lah. Jadi pengambilan suplemen secara kronik juga perlu dikawal selia lah, bagi memastikan tiada kesan sampingan dalam jangka masa panjang. Maksudnya kalau memang plan nak ambil suplemen tu secara jangka masa panjang secara kronik pun kalau boleh ada dikawal selia juga. Maksudnya mungkin kita buat medical check up tahunan ke, kita nak tengok fungsi organ kita okey ke tidak kan. Jadi buah pinggang, hati. Buah pinggang, hati, betul. Maksudnya kita nak tengok semua fungsi tu. Jadi dia punya mesej kat sini adalah dapatkan nasihat profesional kesihatan yang tidak berkepentingan. Saya kena tekankan juga kat sini tidak berkepentingan. Sebab apa? Kalau bertanya kat mana-mana ahli profesional kesihatan, ada profesional kesihatan yang memang jual produk. Dia ada kepentingan terhadap produk-produk tertentu. Jadi kalau dia nasihat dia tu cenderung ataupun bias kepada kelebihan produk dia, so dia akan jadi tidak telus lah. Okay? Betul. Jadi dia akan dipengaruhi oleh kepentingan peribadi macam untuk jual suplemen atau produk tertentu kepada pengguna. Jadi dapatkan nasihat daripada profesional kesihatan yang tidak berkepentingan. Okey? Ya, insyaAllah. Baik, kita dapat kesimpulkan di sini bahawa suplemen ini ada kategori-kategorinya kepada siapa, pada yang kanak-kanak ataupun ibu yang mengandung tetapi pucat, ya, ataupun untuk penyakit kronik tetapi disebabkan dia ada doktor yang mengawal selia ubat-ubat dia yang lain dan tahu penyakit-penyakit dia, maka yang tidak berkepentingan insyaAllah ya. Ya. Baik. Seterusnya Puan Syafiah, apa pula yang dimaksudkan kadang-kadang ada suplemen yang diberi dengan dos yang tinggi? Alamak, selalu juga dengar ni. Ya. Megados. Okay, megados sekarang ni dia sesuatu yang term yang terkenal lah. Orang macam kata okay, megados adalah selamat, megados
suplemen ataupun produk suplemen boleh ambil megados tanpa kesan sampingan kan, benda-benda macam tu. So adakah benar, betul tak kita nak tahu? Sepatutnya sebenarnya tuntutan-tuntutan yang mengatakan bahawa megados selamat tu sepatutnya datang dengan pembuktian lah, bukan semata-mata oleh testimoni. Dan pembuktian juga kita ada jenis-jenis pembuktian. Walaupun kajian saintifik dilakukan, belum tentu kajian saintifik itu adalah kajian klinikal. Dan kalaupun ia adalah kajian klinikal, belum tentu ia adalah kajian klinikal yang berkualiti. So banyak benda yang kita kena tengok daripada sudut pembuktian. Okay. So secara umumnya saya nasihatkan dekat sini adalah supaya suplemen tidak diambil melebihi daripada sukatan yang sepatutnya ataupun recommended daily allowance. Sebab recommended daily allowance ni bukannya kita buat saja-saja, kita buat table ataupun jadual tu saja-saja nak limitkan tak boleh makan lebih ni tak makan. Dia bergantung, dia adalah berdasarkan daripada kajian lah, dia beringkat global lah. Okay. Sebarang penggunaan suplemen dengan dos melebihi saranan pengambilan harian perlu dikawal selia oleh profesional kesihatan yang bertauliah. Kalau memang nak ambil lebih daripada dos dan memang disarankan untuk mengambil lebih daripada dos pengambilan harian, dia perlu dikawal oleh profesional kesihatan yang bertauliah bagi memastikan ia memang diperlukan dan selamat digunakan. Okey? Maksudnya kalau dekat rumah ambil sendiri-sendiri, tak ada siapa kontrol, tak ada siapa monitor, itu bahayalah. Bagi saya kita takut dia membahayakan pengguna lah. Okey? Pengambilan megados seperti yang dicanangkan oleh penjual suplemen dengan tuntutan berlebihan. Kadang-kadang ni megados bukan sahaja megados. Dia sarankan dos berlebihan dengan tuntutan-tuntutan pun berlebihan. Tuntutan boleh merawat penyakit itu, tuntutan boleh merawat penyakit ini. Kadang-kadang merawat 20 penyakit yang saya kata tak boleh iklankan tadi. Okay. Tuntutan salah yang sewenang-wenang ni akan beri risiko kesihatan yang tidak jelas lah, terutama jangka masa panjang. Mungkin dia ada pembuktian kata dos tu selamat, tapi dari sudut jangka masa panjang adakah ia selamat? Okay. Jadi pengambilan dos berlebihan ni juga adalah berbahaya bagi pesakit kronik. Contohnya mereka yang sudah sedia ada kerosakan bawah pinggang. Ya? Bolehkah kita interrupt untuk soalan? Oh, okey. Okey, baik ya. Apa nasihat Puan untuk wanita yang hendak mengambil collagen untuk boost kulit anti-aging? Tu dia. Okey, mungkin selepas saya habiskan tentang megados ni, saya jawab soalan ni, boleh doktor? Okey, kita simpan yang ni insya-Allah. Sebelum kita terlupa soalan ni. Okay. So maksudnya soalan dia adalah pasal collagen untuk anti-aging. Jadi saya cuba jawab yang tu. Okay. So tadi kita sebut tentang megados kepada penyakit kronik macam yang ada masalah buah pinggang. Sebab kebanyakan bahan aktif ni ditapis oleh buah pinggang untuk dikeluarkan daripada badan. Jadi akan sebabkan bebanan yang tinggi kepada fungsi buah pinggang yang telah rosak lah. Dah memang rosak, kita bagi megados, dia kena tapis lagi banyak. Jadi mungkin akan bebanan lebih tinggi lah. Jadi sebab kita tahu kajian keselamatan mungkin dibuat untuk bagi produk tu bagi dos tertentu lah. Tapi kalau kita ambil lebih daripada dos yang selamat tu, maksudnya tak ada kajian keselamatan. Okey. Jadi pengambilan dos berlebihan ni juga adalah bahaya bagi golongan berisiko tinggi macam bayi, kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan menyusukan. Dan saya kongsikan juga kat sini, pengambilan nutrien secara berlebihan, contohnya folic acid melebihi dos saranan meningkatkan risiko terhadap kanser tau. Dan pengambilan vitamin C dengan dos terlalu tinggi pula. Vitamin C ni biasa orang suruh ambil dos tinggi, boleh menyebabkan kesan sampingan seperti cerit-berit, kerangsangan perut, boleh menyebabkan pembentukan batu karang dan serapan zat besi berlebihan yang menyebabkan iron overload. Kenapa zat besi berlebihan? Sebab vitamin C akan meningkatkan serapan zat besi. Jadi kalau kita vitamin C terlalu tinggi, serapan vitamin C pula jadi terlalu tinggi, jadi dia boleh menyebabkan iron overload.
Maklumat ni sebenarnya saya dapatkan daripada garis panduan recommended nutrient daily intake for Malaysia. Ini memang adalah garis panduan Malaysia oleh Kementerian Kesihatan yang boleh didapati secara atas salian. So nama dia adalah recommended nutrient intake for Malaysia. Boleh Google, so boleh tengok kat situ semua detail. Okay, dan secara mudahnya pengambilan suplemen mengikut saranan keperluan harian adalah penting lah, kena ikut yang recommended daily allowance antarabangsa ataupun recommended nutrient intake macam for Malaysia lah. Ikut garis panduan yang ada, garis panduan klinikal yang sedia ada. Okay, so kita dah habis tentang mega dose. So basically kita tahu kalau boleh jangan ambil berlebihan. Kalau memang doktor suruh ambil memang lebih daripada recommended daily allowance, kena dikawal selia oleh doktor. Tak boleh ambil secara persendirian sendiri-sendirilah tanpa kawal selia. Okay? Okay. So kita jawab dulu soalan kita ada daripada saya tak perasan tadi. Puan Ainun. Ni Puan Ainun. Okay. Tentang collagen untuk anti-aging. Dari sudut ikutkan sememangnya ada kajian klinikal yang memaklumkan kita tentang kebaikan kolagen untuk anti-aging. Bagi saya, untuk pendapat saya sebagai ahli farmasi, saya rasa tak ada masalah, boleh ambil sebab dia dari sudut kosmetik lah. Dari sudut kosmetiknya dia akan buatkan kulit lebih tegang dan sebagainya. Tetapi kalau memang ada masalah kesihatan, contoh penyakit kronik, itu walaupun dia nak cantik, nak bagi kulit cantik, masih kena discuss dulu dengan doktor. Maksudnya memang boleh ambil atau tidak. Contoh dia ada darah tinggi dengan kencing manis, kadang-kadang dia mungkin tak ada directly masalah buah pinggang, tapi disebabkan dia ada darah tinggi, kencing manis, dia mungkin fungsi buah pinggang dia sedikit menurun dan mungkin dia perlu bincang dengan doktor sesuai atau tidak dia makan suplemen kolagen ni. Dan kalau memang dia nak ambil, mungkin doktor nak monitor dia punya fungsi buah pinggang dan hati untuk bila next appointment dan sebagainya. Kalau untuk wanita yang sihat ataupun masyarakat yang populasi sihat, saya rasa tak ada masalah untuk ambil suplemen untuk anti-aging. Dengan syarat dia itulah. Kalau boleh kena ada monitoring jugalah. Betul, kena monitoring. Okay, maknanya tengok buah pinggang, adakah kisah pada buah pinggang, pada hati, insyaAllah. Ada satu soalan lagi tu Puan Syafiah. Tentu dari Puan Asbalila. Bagaimana dengan kopi yang ada tongkat Ali ataupun kacip Fatimah? Okay. So kita banyak jumpa kan kopi tongkat Ali, kacip Fatimah. Maksudnya tongkat Ali, kacip Fatimah ni adalah herba. So adakah dia jatuh daripada ubat atau tidak? Tapi kebanyakannya dari sudut dia punya presentasi dan fungsi. Presentasi dia sebagai kopi, sebagai minuman, which is makanan. Dan fungsi dia adalah sebagai minuman. Dia bukannya fungsi untuk fungsi ubat. Kalau dia claim, maksudnya dia ada claim terhadap fungsi ubat, dia mungkin kena berdaftar lah. Tapi pertama sekali dia kena pergi kepada pengkelasan produk dulu. Board bahagian regulatory pharmaceutical kebangsaan akan klasifikasikan dia sama ada dia adalah ubat ataupun makanan. So basically kalau kata dia memang makanan, dia tak sepatutnya ada tuntutan-tuntutan tadi tu lah. Dan macam kalau nak ambil kopi yang ada tongkat Ali dan kacip Fatimah, dia mengandungi herba, bagi saya makanan ni perlu diambil dalam bentuk makanan. Dia bukannya kena ambil dalam bentuk kronik. Maksudnya kena ambil kopi kacip Fatimah 1 gelas 3 kali sehari. Dia tak sepatutnya macam tu. Dia kena ambil macam nak ambil bila perlu, rasa nak minum macam tu. Dia bukan dia ambil secara kronik. So kalau kata nak ambil secara kronik, masih kena ada pengawalan. Masih kena ada pemonitoran lah. Ada soalan satu lagi ni Puan Syafiah. Apa pendapat Puan tentang pengambilan produk protein untuk kurus? Okey. Bagi saya produk protein kebanyakannya datang dalam bentuk makanan, betul tak?
doktor, biasanya dia datang dalam tong-tong apa tu? Serba minum Protein booster dan sebagainya, campuran minuman dan sebagainya. Bagi saya bukanlah ahlinya untuk bercerita tentang kurus ni. Mungkin dietitian lebih pakar lah sebab dia tahu mana yang lebih sesuai kan. Tapi dari sudut kesihatannya, bagi pendapat saya, kalau disebabkan dia jatuh di bawah produk makanan, dia perlu diambil macam sebagai makanan macam saya sebutkan sebentar tadi. Dia tak boleh macam protein ni kena ambil 3 scoop 1 kali sehari, setiap hari. Dia kena ambil sebagai makanan. Maksudnya dia tak boleh ada restrict dose tertentu. Kalau memang nak ambil secara kronik, seeloknya macam saya cakap tadi kena ada pemonitoran jugalah. Sebab dia macam produk protein yang untuk menggantikan makanan kan. Dia kata kena gantikan makanan pagi, dia ambil produk tu pada pagi. Kan, betul. So maknanya bagi saya kalau nak ambil secara kronik, bagi saya seeloknya ada pengawal selia jugalah, kawal selia daripada profesional kesihatan kan. Ada kesan tak pada badan dari segi macam tadi lah. Kita takut membebankan buah pinggang. Betul? Baik. Masya-Allah. Okey, soalan cepu mas kita lah pula kan. Kembali kepada topik kita pada hari ini. Benarkah suplemen itu boleh sembuhkan 1001 penyakit? Banyak betul yang claim tu. Hilang penyakit yang tak ada pun hilang. Yang tak ada pun tak ada kan? Tak akan ada. Okay. So basically kalau kita bercakap tentang menyembuhkan 1001 penyakit ni dari sudut tuntutan itu sendiri kadang-kadang dah misleading. Sebab dalam dia kata menyembuhkan 1001 penyakit tu, dia termasuk 20 penyakit yang tak boleh diiklankan tadi. So basically sebenarnya kita pergi kenapa produk ubat ni perlu berdaftar. Sebab kita nak pastikan dia memastikan dia selamat, berkualiti dan berkesan. Tapi bagi produk tradisional dan suplemen, walaupun dia berdaftar, bahagian regulatory pharmaceutical kemasan hanya dapat memastikan, hanya menentukan keselamatan dan kualiti sahaja dan bukan keberkesanan. Bagi produk ubat terkawal, dia akan cek keselamatan, kualiti dan keberkesanan. Bagi produk tradisional dan suplemen, dia hanya kita ada 4 kumpulan tadi kan. Kumpulan pertama, kedua adalah ubat terkawal, ketiga adalah tradisional dan keempat adalah suplemen. So bagi ubat terkawal, kita akan cek tiga aspek, keselamatan, kualiti dan keberkesanan. Tetapi bagi suplemen dan ubat tradisional, kita hanya menentukan dia punya keselamatan dan kualiti, bukan keberkesanan. Jadi walaupun ubat tu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, dia punya keberkesanan masih belum terbukti, melainkan produk tersebut melalui kajian klinikal untuk membuktikan keberkesanannya. Jadi walaupun dia ada kajian klinikal, macam saya sebutkan tadi juga, kajian klinikal pun mempunyai kualiti tertentu. Walaupun kajian klinikal telah dilakukan, adalah perlu dilihat sama ada kajian tersebut cukup berkualiti, maksudnya bebas bias dan mempunyai sampel yang cukup besar untuk justifikasi keberkesanan tu. Kalau kajian klinikal tu hanya dibuat terhadap 20 orang dan dia berkesan dan dia punya justifikasi, tak boleh kita nak jeleras kepada masyarakat umum lah, sebab dia punya population sangat sedikit walaupun ia adalah kajian klinikal. Berkenaan tuntutan menyembuhkan 1001 penyakit, macam saya sebut tadi, biasanya tuntutan ini juga termasuk merangkumi penyakit yang tidak boleh diiklankan. 1001 tu termasuk penyakit kencing manis dan darah tinggi. Jadi secara jelasnya tuntutan tersebut tu biasanya melanggar undang-undang lah. Dan sudut tuntutan tu sendiri melanggar undang-undang. Dan dari sudut logiknya pula, kalau memang suatu produk tu boleh menyembuhkan pelbagai jenis penyakit, sudah pasti pihak Kementerian Kesihatan adalah yang pertama untuk membeli produk tersebut untuk diadakan di fasiliti kesihatan, bagi menggantikan ratusan produk dengan jutaan kos, bahkan berbilion ringgit bagi merawat pelbagai jenis penyakit. Kalau memang ia berkesan, KKM adalah yang pertama akan beli.
Kan? Logik tu. Sebab sebab kita dekat farmasi, kita nampak tahu berapa banyak berjuta-juta berbilion ubat kita kena beli untuk pelbagai jenis penyakit. Kalau memang ada satu jenis ubat yang boleh rawat semua, baik kita beli ubat tu saja, betul tak? Tak payah susah nak beli banyak jenis ubat, nak tukar-tukar dos kan. Dan jika dia benar-benar selamat dan berkualiti dan berkesan, pasti saja dia memang boleh jadi penyelamat negara. Sebab dia akan mengurangkan kadar penyakit, akan kurangkan kematian akibat penyakit dan menjimatkan wang kerajaan lah. Basically itu memang kita punya logik paling besar lah. Okay. Dan dari sudut kita nak sebut pasal testimoni. Testimoni ni adalah benda biasa yang kita orang gunakan sebagai promosi, betul tak? Dia kata berkesan sebab berdasarkan testimoni. Dia ada 100 testimoni yang mengatakan bahawa produk ini berkesan. Jadi adakah produk itu berkesan bila dia ada 100 testimoni? Okay. So saya nak bagi tahu sikit tentang testimoni ni dalam tangga kualiti hierarki pembuktian ataupun quality of evidence. Testimoni ni tak berada dekat mana-mana tangga pun. So maksudnya kita ada daripada case case report kepada cohort kepada case control cohort, randomized control trial dan sebagainya. Antara banyak-banyak hierarki pembuktian, testimoni tak berada di mana-mana tangga lah. Dan kalau ada pun mungkin dia akan berada di tahap paling rendah lah. Sebab testimoni ni dia adalah testimoni persendirian dan terdedah kepada pelbagai faktor bias ataupun berat sebelah lah, seperti kecenderungan dia memang suka produk tersebut, kesan placebo, maksudnya kalau tak bagi produk yang sama pun disebabkan dia rasa benda tu berkesan, jadi dia dapat kesan daripada dia punya psychological factor lah. Faktor confounding maksudnya confounding ni maksudnya mungkin ada benda lain yang dia ambil sekali, dia mungkin dia bukan adalah faktor dia disebabkan produk tu, disebabkan benda lain. Pengeliruan, kebetulan dan lupa. Pesakit mungkin boleh lupa sebenarnya, betul tak? Maksudnya dia lupa apa sebenarnya yang terjadi dan bila dia sebut testimoni itu mungkin kurang tepat. Jadi walaupun testimoni ni adalah bahan promosi produk yang paling luas digunakan dekat media, kita ada nampak menggunakan selebriti, influencer dan sebagainya untuk melariskan produk. Apa yang kita perlu tahu dekat sini, testimoni ni ketahuilah, saya rasa orang masyarakat dah tahu tapi kadang-kadang dia buat tak tahu. Dia sebab dia suka produk tu, jadi dia mungkin rasa mengenepikan dia punya potensi itulah. Testimoni mungkin berbayar dan mungkin tidak, betul tak? Dan dia mungkin benar dan mungkin tidak. So kita tak boleh bergantung kepada testimoni semata-mata dalam pemilihan produk. Okay, so kalau nak pilih suplemen jangan bergantung kepada testimoni sajalah. Okay. Setuju. Baik. Jadi, okay, baik. Sekarang kita simpulkan sikit lah tentang apa yang Puan Syafia cakap tadi, bahawanya kalau dia kategori ubat, dia perlu berkualiti, ubat itu berkesan dan juga dia selamat. Tetapi kalau yang dikatakan suplemen ini, dia mungkin ada kualiti, dia perlu ada kualiti dan selamat, tetapi dari segi keberkesanannya tak ada. Bukanlah tak ada, dia belum boleh dipastikan. Dia mungkin berkesan tapi tak semestinya berdaftar tu dia dipastikan berkesan macam tu. Okay. Maknanya mungkin kajiannya tidak menyeluruh, dia hanya testimoni begitu. Okey, baik. Seterusnya, soalan saya, bagaimana kalau adakah produk suplemen dan produk tradisional yang banyak di pasaran ini selamat 100%? Sebab tadi ada juga cakap dia selamat kan? Is it 100% selamat? Okay, saya nak sentuhkan tentang biasanya kalau masa saya dekat klinik dan sebagainya, kita ramai pesakit yang beranggapan bahawa suplemen ataupun herbal tradisional ni selamat 100%, tak ada kesan sampingan dan sebagainya, dan merasakan produk ubat
itu menyebabkan masalah buah pinggang, kerosakan buah pinggang dan sebagainya. So tanggapan bahawa suplemen dan tradisional adalah selamat 100% ni adalah sangat kurang tepat lah. Saya kata kurang tepat sebab masih terdapat risiko kesan sampingan disebabkan perbezaan kesan terhadap individu. Dia sama macam ubat, maksudnya lain individu mungkin lain kesan, jadi dia mungkin akan memberikan risiko kesan sampingan lah. Ataupun dia punya kesan tak sampai dan sebagainya. Walaupun bagi produk suplemen dan tradisional masih ada pemonitoran kesan sampingan seperti mana yang dilakukan terhadap produk ubat lah. Jadi kita masih monitor dia punya kesan sampingan. Sebenarnya saya secara personally memang pernah menerima beberapa kes yang kesan sampingan di kalangan pesakit selepas pengambilan suplemen. Lepas dia ambil suplemen ada kesan sampingan tertentu. Secara personally sebenarnya saya pernah rasa sendirilah. Saya tak expect dia akan berlaku sebab saya pernah ambil macam-macam jenis suplemen. Saya jenis makan suplemen juga. Jadi saya pernah sekali tu saya ambil evening primrose oil. Tiba-tiba saya jadi anxiety tau. Ada dia macam keresahan. Berdebar-debar. Saya macam kenapa? Bila saya perasan saya memang baru ambil beberapa hari lah evening primrose oil tersebut. Dan lepas saya berhenti dia memang kesan tu berkurang. So maksudnya ada kebarangkalian ubat tu bukan saya nak kata evening primrose oil tak elok, tapi dia masih ada risiko untuk kesan sampingan sebab dia mungkin kurang sesuai dengan saya. Okay. So bila tak sesuai tu dia mungkin menyebabkan kesan sampingan lah. Mengenai tentang kerosakan buah pinggang akibat pengambilan ubat pula, saya tak nafikan memang terdapat kes di mana kerosakan buah pinggang disebabkan pengambilan ubat dalam dos yang selamat. Tapi kes-kes ni sangat terpencil. Kita kena tahu majoriti masalah buah pinggang atau penyakit buah pinggang di Malaysia maupun di serata dunia ni adalah data daripada kajian-kajian saintifik adalah disebabkan oleh penyakit darah tinggi ataupun kecil manis yang tidak terkawal, bukan disebabkan oleh ubat. Okey. So sebab kalau kita kata memang disebabkan oleh ubat, kita memang akan berhentikan ubat-ubat tertentu lah yang mempunyai risiko tinggi. Okey. Jadi bila badan kita kencing manis ataupun buat darah tinggi yang tak terkawal, dia akan merosakkan buah pinggang dalam keadaan macam mana? Tekanan terlalu tinggi untuk menapis darah. Jadi secara mudahnya mungkin tapis tu boleh jadi bocor. Maksudnya buah pinggang tu telah bocor. Ataupun gula tu banyak sangat, jadi gula tu membocorkan kita punya penapis tu. Itu buah pinggang lah. Jadi untuk pesakit buah pinggang, saya sangat sarankan untuk tidak mengambil sebarang suplemen lah tanpa pengetahuan dan pengawasan doktor. Saya faham ada keadaan-keadaan yang kita rasa desperate kita rasa nak sangat ambil suplemen, seorang claim yang ni boleh menyembuhkan tu, boleh menyembuhkan ni, dan keadaan desperate tu kadang-kadang digunakan, dimanipulasi oleh penjual lah. So kita tak nak pesakit akan menyebabkan bebanan tambahan terhadap fungsi buah pinggang dan menyebabkan kerosakan yang lebih teruk lah. Okay. Ya, betul-betul. Sebab kadang-kadang ya Puan Syafiah ada juga yang dah ada kesan sampingan sedikit lah dia rasa lepas makan suplemen tu. Tapi kadang-kadang ada juga yang cakap tak apa, itu memang kesan sampingan sementara. Jadi itu yang macam kita pun risaulah. Ini maknanya kalau maknanya yang ni dikatakan bahawa ada seller yang bias kan sebab dia menjual. Betul. Jadi pengguna harus lebih bijak lah memilih, insya-Allah. Betul. Sebenarnya kalau kesan sampingan tu saya lebih risaukan kalau kesan alahan lah. Kalau kesan alahan walaupun sedikit kena berhentilah. Contoh walaupun gatal-gatal sedikit, sebab kita takut makin banyak kita ambil makin teruk kesan sampingan tersebut. Dia punya alahan tu lah. Ya, betul-betul. Okey, boleh Puan Syafiah kongsikan sebenarnya bagaimana cara yang betul mengambil suplemen? Okey. So untuk suplemen saya ada ni kan beberapa point lah. Okey. So kita nak pastikan yang pertama sekali, pastikan suplemen kita tu berdaftar di bawah pihak berkuasa kawalan dadah jika ia mempunyai representasi sebagai ubat lah. Representasi dan fungsi sebagai ubat. Yang pertama, pastikan dia berdaftar. Yang kedua, pastikan suplemen tersebut tidak mengiklankan 20 penyakit yang dilarang. Kita sebut tadi 20 penyakit tu ya.
Okey, so 20 penyakit tu kalau dia ada iklan tu kita elakkan lah. Maksudnya kita risau maksudnya suplemen tu mungkin mengandungi bahan-bahan yang terlarang dan sebagainya. Yang ketiga, ambil suplemen mengikut dos dan arahan atas saranan kesihatan atau profesional kesihatan yang bertauliah yang tidak berkepentingan. Yang tidak berkepentingan ya, saya ulang sekali lagi. Maksudnya ikut dos yang sepatutnya lah. Okey. Yang keempat, pastikan suplemen belum melepasi tarikh luput. Okey, ini saya nak ulang sebab kita selalu simpan suplemen lama. Biasa sebotol tahan lama. Kadang-kadang kita tak perasan dia punya tarikh luput. Ini kadang-kadang jadi kita nak kena pastikan kita ambil suplemen. Okey, kita dah tahu, dah pastikan dah memang berdaftar. Okey, dia tak iklankan 20 penyakit. Lepas tu kita dah memang ambil dos yang disarankan. Sekali ubat tu luput pula kita makan. So kita tak nak lah. So kita nak pastikan dia masih belum luput lah. Okay. Yang kelima, jika suplemen dalam bentuk makanan, ambil ia sebagai makanan dan atas saranan profesional kesihatan yang tidak berkepentingan. Maksudnya sebagai contoh susu nutrien bagi warga emas, mungkin perlu diambil secara harian bagi memenuhi keperluan nutrien pengguna yang telah tak makan dan yang dah tak boleh makan makanan solid lah. Okay, so kalau dia memang makanan, ambil sebagai makanan lah. Dia bukan maksudnya ikut saranan profesional kesihatan. Dan yang keenam, jika terdapat sebarang kesan sampingan selepas pengambilan suplemen, laporkan dan dapatkan rawatan dengan segera. Jangan rasa ni tak apa, ni sikit saja. Saat kita risau kesan sampingan tu mungkin jadi lebih teruk, terutamanya macam saya sebutkan tadi, kesan alahan lah. Kalau kesan alahan, kita memang sangat sarankan terus dapatkan rawatan dan kena berhentilah. Okay? Memang itu antara yang penting lah untuk diketahui tentang suplemen. Itu yang kita poin yang saya rangkumkan lah. Baik, insyaAllah. Okay, baik. Saya simpulkan sedikit lah apa yang kita dapat pada hari ini. Memang sangat banyak. Yang pertama adalah suplemen ni boleh jadi ia dalam bentuk makanan ataupun ianya dalam bentuk ubat. Okey, dan kita kena faham bahawanya terdapat 20 penyakit yang tidak boleh diiklankan. Maknanya tidak boleh dituntut bahawa ini untuk penyakit kencing manis ke, untuk penyembuhan darah tinggi, jantung ke, buah pinggang ataupun asma. Sangat banyak ya, tetapi memang itulah yang selalu kita dengar. Terutamanya macam yang ada ayat-ayat yang macam double meaning kan. Macam terutamanya produk yang lemah tenaga seks ke kan, double meaning tu orang tak perasan tapi dia sedang mengiklankan. Okay, dan juga kita kena tahu bahawa ubat-ubatan ini macam mana cara dia yang terbaik untuk dimakan. Pastikan dia ni tidak melebihi dos, pastikan dia tidak luput tarikh, tidak expired lah, tidak luput tarikh dia. Okay, dan juga penting sangat sekiranya kita terdapat kesan-kesan sampingan seperti alahan terutamanya untuk melaporkan sebab kita pun tak tahu, ada orang cara ubat tu pada diri dia bertindak berlainan dengan orang lain. Jadi sekiranya yang itu paling penting untuk dilaporkan, insyaAllah. Alhamdulillah. Kita ada lagi kan soalan ya, nampaknya perbincangan kita ni banyak juga yang saya baru jelas juga. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Syafiah. Ada tak yang Puan nak rumuskan lagi? Take home message insyaAllah. Saya rasa saya punya take home message lebih kepada saya berharap pengguna dapat kenal pasti sama ada suplemen tu adalah ubat ataupun makanan. Kalau ubat dia kena berdaftar sebagai ubat, kalau makanan dia kena diambil sebagai makanan. Jadi kita akan tahulah, maksudnya kalau ada 20 penyakit yang diiklankan tu, itu menyalahi undang-undang. Jadi kita akan elakkan produk-produk yang ada pengiklanan tersebut lah. Dan sebagai seller juga, saya sebagai penjual juga, saya berharap penjual di luar sana
berhati-hatilah dengan tuntutan-tuntutan yang dibuat. Maksudnya 20 penyakit tu memang tak boleh diiklankan, dan pastikan tuntutan yang dibuat tu sesuai dan teluslah dengan produk yang dijual. Jadi pengguna tak misleading lah. Daripada Puan Su, So, ubatan Puan Sushita. ubatan untuk mengurangkan kadar kolesterol dalam badan, macam mana pula? Boleh tak diamalkan? Okay, basically kalau ubat, kita memang ada ubat untuk kolesterol ni Puan Sushita. So dari sudut ubat kolesterol, setakat ini mengikut garis panduan klinikal, memang disarankan untuk golongan-golongan tertentu lah, macam golongan apa yang berisiko masalah jantung dan sebagainya, kolesterol yang terlalu tinggi. Kita ada dia punya limit kan. Kalau dia lebih daripada limit-limit tertentu, baru doktor akan bagi ubat kolesterol kepada golongan-golongan tertentu. Jadi saranan saya, kalau doktor memang sarankan tu, maksudnya memang pesakit tersebut memang perlukan ubat kolesterol. Dan selain daripada makan ubat kolesterol tu juga masih kena kawal makanan. Walaupun bukannya kita makan ubat kolesterol lepas tu kita boleh belasah makan apa saja. Kita kena jaga jugalah. Okay, so bagi pendapat saya, ikut saranan doktor. Kalau sebab saya jumpa ramai juga pesakit, bila dia dah makan ubat untuk tempoh sekian-sekian, lepas tu dia jaga makan, memang ubat kolesterol tu ubat kolesterol memang pernah diberhentikan lah. Dalam banyak keadaan. Saya jumpa ramai juga pesakit dan memang dia punya kolesterol terkawal dengan baik dan sebagainya, doktor berhentikan ubat kolesterol. Kalau doktor berhentikan, maksudnya doktor memang boleh berhenti makan lah. Tapi kalau doktor suruh makan tu, makan ikut saranan doktor. Setuju, Alhamdulillah. Okey. Baik, terima kasihlah Puan Syafiah di atas pencerahan kita pada hari ini tentang suplemen. Okey, maka saya juga mengucapkan terima kasih kepada AJK Technical. InsyaAllah kita akan bertemu untuk topik lain pada minggu hadapan, iaitu tips gigi kekal untuk minggu hadapan, insyaAllah. Jadi audiens jangan lupa ya untuk like, share dan follow FB Gerakan Wanita Sejahtera, kerana kita nak kongsi lagi ilmu-ilmu yang menarik, insyaAllah. Okey, baik. Kita telah sampai terima kasih banyak juga doktor. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah kita dah sampai ke penghujung rancangan. Akhir kalam daripada saya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ini ayat Quran daripada surah Asy-Syu'ara yang bermaksud apabila kamu sakit, sungguhnya akulah yang menyembuhkan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita nak bagi ke soalan yang terakhir ni. Kita boleh layan ya soalan ni? Boleh komen sikit berkaitan buku Comparative Guide to Nutritional Supplement. Adakah Puan Syafiah aware tentang buku ni? Saya minta maaf sangat, saya tak pernah, saya tak aware tentang kewujudan buku ni. Mungkin kalau tanya kepada dietitian atau nutritionist mungkin lebih familiar lah. Dia kepada nutritional supplement kan? Nutritional supplement maksudnya yang lebih khusus sangatlah topik ni kepada nutritionist kan, pakar nutrisi. Sebab ya insyaAllah. Saya tak aware buku ni. Mungkin lepas ni saya boleh cari dan tengok dulu. Saya tak tahu publisher dia siapa yang menulis dan sebagainya. Maksudnya ada kadang-kadang kita penulisan buku pun kita kena tengok juga kalau dia ada conflict of interest kan. Maksudnya adakah dia tulis disebabkan dia ada latar belakang terhadap sesuatu pendirian tertentu dan sebagainya. So kita kena tengok dia punya conflict of interest jugalah. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, baik. Maka saya rasa terima kasih saya ucapkan kepada audiens yang bersama kita pada hari ini, kepada Puan Syafiah, AJK Technical. InsyaAllah kita bertemu semula pada minggu hadapan
dengan topik tips gigi sihat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tun. Terima kasih.